Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla 'ala al-hazna illa ma syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فتجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Mati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah taala beri kita nyawa dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita nafas yang kita tidak perlu membayar dengan wang ringgit, dan hanyalah membayarnya dengan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dilupakan juga pada hari ini sebenarnya hari Jumaat. Sepatutnya pada kebiasaannya pada hari Jumaat kita sebagai selaku orang Islam, lebih-lebih lagi kalangan muslimin, orang-orang lelaki, pada kebiasaannya kita akan melaksanakan solat Jumaat secara berjemaah, kan? Tetapi mengikut keadaan yang tidak mengizinkan, kita terpaksalah menahan diri kita dan bersabar, dan kita juga mentaati perintah ulul amr. Kita tidak mengerjakan solat Jumaat di masjid kerana untuk mengelakkan daripada masyaqqah, iaitu kesusahan daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, isu daripada penyakit yang kita tak tahu bilakah lagi akan sembuh. Jadi bagaimanapun kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit ini dapat dihilangkan dan diangkat semua segala musibah yang menimpa kita, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari ini kuliah zuhur, insya-Allah kita akan tadabbur dalam beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah. Pada minggu lepas, pada hari Rabu yang lepas, kita telah berkongsi berkaitan dengan ayat daripada 17 hingga ke 20 berkenaan dengan perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan munafik, iaitu orang-orang yang pertama, golongan munafik daripada kalangan Yahudi, yang mereka yang mana golongan ini mereka hanya mencanangkan, mereka hanya menyebut-nyebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman, tetapi apabila Nabi tersebut sudah ada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di Madinah, mereka tidak mengambil peluang yang ada, bahkan mereka turut menentang secara terang-terang, ada juga mereka menentang secara senyap-senyap. Dan yang kedua, perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat juga kepada golongan munafik yang jahil, yang terdiri daripada orang Arab itu sendiri, kan? Mereka inilah golongan yang membuat kacau bilau dalam kumpulan-kumpulan Islam ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala cuba untuk jelaskan kepada hamba-hambanya, jelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan kepada golongan munafik, maka Allah Subhanahu wa taala teruskan kepada ayat yang ke-21 ini berkenaan dengan
keesaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Baqarah ayat ke-21 dan ayat ke-22 ini yang bermaksud, wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu, dan juga dia telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi dalam kalangan orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-21 dan ke-22 ini adalah khas yang Allah, satu ayat yang Allah Taala khususkan untuk menyebutkan tentang keesaan Allah Taala. Dan daripada ayat ini juga adalah perintah supaya semua manusia ini mengfokuskan, menumpukan ibadah mereka itu tadi, ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja, bukan kepada benda-benda yang lain. Dan di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang pertama dia nak menunjukkan bahawa ayat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya bukan untuk bangsa tertentu, bukan kepada golongan tertentu, tetapi ditujukan kepada semua umat ketika itu. Kalau kita lihat pada nabi-nabi yang lain, contohnya Nabi Musa kan, Nabi Nuh, dan kalau kita lihat dalam kisah yang Allah Ta'ala berikan, nabi-nabi ini tadi banyak menggunakan lafaz wa ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, nak menunjukkan bahawa wahyu yang didapat pada Nabi Nuh, Nabi Musa, apa yang didapat itu tadi adalah untuk kaum dia sahaja, bangsa pada ketika itu kan. Tetapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila wahyu ini diturunkan, maka dia perlu disampaikan kepada seluruh umat. Dan sebab itulah kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat tentang ilmu-ilmu agama, tentang ketauhidan kan, soal syariat, soal hakikat. Kemudian baginda minta dia supaya sebarkan perkara ini ke seluruh pelosok negara. Dan kita lihat agama Islam tidak fokus kepada Makkah dan Madinah sahaja, bahkan ke negara-negara Rom, ke negara-negara Parsi, dan ke negara-negara yang lain seperti mana Mesir, dan negara seperti mana Syam, dan yang juga negara-negara Arab yang Arab yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru di sini, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Itu abdikanlah diri kamu, fokuskan ibadah kamu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya menunggalkan sifat Allahumma shalli ala sayyidina keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kamu menduakan dia. Tak perlu kita sembah perkara yang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya ibadah tu hanya fokus kepada Allah Taala sahaja, tidak kepada yang lain kan? Ini nak menunjukkan bahawa bila kita nak berdakwah, bila kita nak mengajak orang kepada satu tempat, tidak kena ada dia punya dalil dia, kena ada bukti dia kan, kena ada sebab. Sebab apa kita kena buat ni? Kenapa kena buat? Kenapa kau betul-betul sungguh-sungguh mengajak aku buat baik? Kenapa? Mesti kita ada sebab yang bukan saya saja kan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyertakan sebab. Apa dia? Allazi khalaqakum. Yang pertama Allah Taala menyebutkan kat sini adalah Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan kamu. Itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala beri kepada sesuatu kepada makhluknya, adalah daripada kamu ni tiada kepada ada. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh, memerintahkan kepada umat manusia ni agar sembah Allah Ta'ala sahaja. Fokuskan ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Tumpukan, tujukan ibadah itu hanya pada Allah, bukannya kepada selain daripada Allah Ta'ala. Kerana ini yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan kamu daripada tiada kepada ada. Yang ini tidak boleh dilakukan oleh sesiapa pun. Dan bukan kamu sahaja, wallazina min qablikum, dan juga orang-orang yang sebelum daripada kamu, sebelum daripada kita ni kan. Datuk nenek moyang kita, ayah kita semua, sampailah kepada Nabi Adam AS, semua itu Allah Ta'ala ciptakan mereka
kan. Kadang-kadang kita duk bangga kan, duk bangga kerana nenek moyang kita gini, yang terbaik lah apa ya. Nenek moyang aku yang terbaik, nenek moyang aku daripada kalangan orang yang bagus, orang yang kaya, hartawan. Semua itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita datang daripada Allah, maka kita ni semua sama. Tak ada siapa yang lebih kan. Yang lebih tu adalah di sisi Allah Taala, yang lebih adalah orang yang bertakwa sahaja kan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan diakhiri la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Bila kamu sedar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu, dahulunya kamu tiada, kemudian sekarang ni kamu ada kan, yang mana perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh sesiapa melainkan Allah Taala. Jadi hasil daripada ni ibadah tu tadi, pengibadatan tu dalam keadaan kamu sedar yang kamu ni adalah asalnya makhluk yang tiada, benda yang binasa, fana kan, benda yang tidak kekal kan, yang dulunya, yang adanya awal dan adanya akhir. Maka kamu pada pengakhiran natijahnya tadi, mudah-mudahan kamu tergolong daripada golongan orang yang bertakwa. Iaitu apa ni? Orang yang bertakwa ni adalah orang yang sentiasa merasakan diri dia diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui para malaikat. Itu maksud orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa bila rasa diri dia ni tadi diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diperhatikan kan, sentiasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amalan mereka ini dicatat kan, satu masa nanti akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan berjaga-jaga diri mereka ni tadi daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya Allah Taala lanjutkan lagi, mengapa mengapa ibadah itu tadi perlu dikhususkan kepada Allah Taala. Yang pertama, Allah Taala mengadakan kamu daripada kamu tiada, mencipta kamu daripada kamu tak ada kepada ada. Yang kedua, allazi ja'ala lakumul arda firasya, Tuhan itu iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah menjadikan untuk kamu bumi ini sebagai hamparan. Disebutkan sebagai hamparan adalah disebutkan dalam ayat yang lain, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi bagimu sebagai apa? Sebagai tempat untuk kamu menetap, tempat tinggal. Yang bumi kita tinggal sekarang ni, yang alhamdulillah pada zaman sekarang ni kita lihat teknologi serba moden kan, bangunan-bangunan tinggi kan, kita boleh pula dapat menaiki kenderaan yang pada dasarnya kita nampak, daripada zahirnya kita lihat manusia yang cipta, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi ilham kepada manusia untuk mencipta sebuah kenderaan yang memudahkan kita untuk bergerak. Itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan juga bumi ini tadi diumpamakan sebagai wanita. Bumi ini sebagai wanita. Okey, kenapa diumpamakan bumi sebagai wanita? InsyaAllah kita akan lihat selepas ni. Kemudian was-samaa bina'ah, dan juga langit itu sebagai sebagai binaan. Dan kita lihat apa maksud langit sebagai binaan ni adalah, kita lihat langit yang Allah Taala cipta ini tadi, langit yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta daripada zaman Nabi Adam, daripada Nabi Adam AS turun ke bumi ini sehinggalah sekarang kita lihat tak ada satu pun kita dapati berlaku rekahan daripada langit itu sendiri. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk, tidak ada ma tara, kamu tidak dapat melihat ma tara fi khalq, pada ciptaan Tuhan yang Maha Penyayang, min tafawut, sedikit daripadanya retak hancur. Dan kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan langit ini tadi tanpa ada tiang, tanpa ada pasaknya, tanpa ada seperti mana kita lihat tiang-tiang yang terdapat dalam Masjid Al-Azim ni, ada 9 tiang ni kan, tempat bersandar golongan-golongan jamaah masjid untuk mengadakan tadarus Al-Quran kan. Jadi kita lihat kat sini, kalau kita nak bina atap rumah ni, kita lihat kita perlu ada tembok, perlu ada tiang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan langit ni tanpa ada tiang. Itu satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak ada siapa pun yang boleh buat benda tu. Tak ada siapa yang mampu untuk cipta sebegini melainkan kuasa yang sangat kuat, iaitu tidak lain tidak bukan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langit ini diumpamakan sebagai lelaki.
Kenapa pula kan? Kalau bumi tadi dikatakan diumpamakan sebagai wanita, kerana apa? Tempatnya bercucuk tanam, tempatnya mengeluarkan hasil-hasil. Manakala langit diumpamakan sebagai lelaki adalah tempat turunnya hujan, kan? Jadi bila kaitan antara langit dan bumi ini tadi digabungkan dua ni, apa kaitan antara dua ni? Okay, baik. Wa anzala minas sama'i ma'an, lalu diturunkan daripada langit itu hujan. Dia ni dikatakan lagi tadi. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a, diturunkan daripada langit itu hujan. Jadi hujan pun membasahi bumi. Hasilnya apa? Wa akhraja bihi minas samarah, lalu dikeluarkan, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada bumi itu tadi hasil daripada hujan yang turun melimpahi bumi ini tadi. Maka hasilnya adalah Allah Ta'ala turunkan tumbuh-tumbuhan yang berupa buah-buahan. Untuk apa? Sebagai rezeki untuk kamu, untuk ni kita semua ni, untuk makan kan, untuk buat hasil perniagaan, untuk digunakan buat rumah kan. Pokok-pokok ni, kayu-kayu, dihasilkan kayu tu tadi digunakan untuk buat rumah kan. Kemudian ada pula daripada hasil daripada buah-buahan kita makan, ada digunakan untuk jual, dibuat pada perniagaan, yang mana bila dapat hasil pada keuntungan tu tadi, untuk membantu kita meneruskan kehidupan. Baik. Maka bila Allah Subhanahu wa taala dah ingatkan kita kepada dua benda, yang pertama dia menciptakan kita daripada kita ni tiada, kita ni daripada adam kepada wujud kan, tiada kepada ada, adam kepada ijad, adam kepada wujud, tiada kepada ada, dan juga dia memberikan nikmat kepada kita. Banyak tu kan, yang mana nikmat ni tadi tak mampu diberikan ke orang lain. Kita boleh bagi sedekah pada orang, kita boleh bagi duit pada orang, tetapi boleh kita bagi selalu? Tidak tuan-tuan. Sekali kita bagi, kalau datang kali kedua mungkin kita boleh bagi, kalau 3-4 kali tuan-tuan muak kita pun muak tengok muka orang tu tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Pemurah kan, tak pernah jemu jika sekiranya hamba ni meminta pada dia. Ya. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, selepas daripada dia kata dua benda tu Allah Taala sebutkan, maka akhir sekali Allah Taala ingatkan kita, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kamu jadikan Allah Subhanahu wa taala itu adanya sekutu bagi dia. Jangan ada sekutu bagi Allah Taala, iaitu janganlah kamu jadikan sembahan itu tadi, janganlah kamu jadikan sembahan itu kepada Tuhan selain daripada Allah. Kamu jadikan berhala, kamu jadikan patung-patung, dan kamu jadikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sembahan kamu. Janganlah kamu jadikan sebegitu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui perkara benda yang kamu sembah, patung kamu sembah, berhala yang kamu sembah, berhala yang kamu puja itu tidak dapat memberi mudarat dan juga manfaat langsung kepada kamu. Ini pernah satu ketika berlaku pada zaman jahiliyah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada zaman ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu termenung jauh kan. Dalam dia termenung tu, satu ketika dia sedih dan satu ketika dia tertawa. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya wahai Umar, mengapa aku melihat engkau termenung dan satu ketika engkau tertawa dan ada kali engkau menangis?" Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, aku menangis kerana satu ketika dahulu aku teringat pada zaman jahiliyah, aku mencipta berhala daripada sebuah kurma kan? Itu membuatkan aku menangis. Dan yang membuatkan aku ketawa adalah apabila aku lapar, kurma yang aku puja, kurma yang aku sembah tu aku makan." Dia nak menunjukkan bahawa benda yang disembah itu langsung tidak memberi manfaat kepada mereka. Jadi mengapa mereka buat sedemikian? Kerana orang-orang ni jahil kan? Kalau boleh mereka ingin melihat, mereka ingin menjadikan satu benda tu tadi memberi kelebihan kepada mereka kan? Ataupun mereka kalau boleh mereka nak melihat benda yang disembah tu, kalau boleh benda yang boleh beri tuah kepada mereka tu, kalau boleh mereka nak nampak kan. Itu juga perangai kepada kaum-kaum Yahudi. Kerana mereka satu ketika mereka cabar kepada Nabi Musa. Dia kata apa? Kami tidak akan, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah.
Kami tidak akan sekali-kali tidak akan beriman kepada kamu sehinggalah kami melihat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mengingatkan kepada kita bahawa dosa yang Allah Subhanahu wa taala dosa yang paling besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dosa yang paling besar adalah dosa menyekutukan Tuhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, qultu ya Rasulullah ayu dzambi a'zamu indallah. Dia kata, Ibnu Mas'ud menceritakan bahawa saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wah ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala anta ja'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu ada tandingan dia, wa huwa khalaqak, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang mencipta kamu, kan? Demikian juga ada hadis yang lain menyebutkan bahawa atadri ma haqqullahi ala ibadih. Adakah kamu tahu, maksud dia adakah kamu tahu apakah hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya? Kan? Ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ini hadis daripada Muaz. Muaz. Dia kata apa? Iaitu mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mensyirikkan Allah taala. Dengan itu menduakan Allah taala, kerana tidak mereka berkata adanya Tuhan lain. Kalau zaman jahiliah dulu mereka ada Tuhan masing-masing. Kalau zaman sekarang ni kita lihat ada kuil-kuil kan. Tuhan mereka ada pelbagai Tuhan, ada berbelas-belas Tuhan. Kadang-kadang ada Tuhan mereka, satu Tuhan mereka tu ada mempunyai banyak tangan, dan masing-masing ada dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada masing-masing punya peranan. Begitu juga zaman jahiliah, sehingga dikatakan ada 300 lebih Tuhan di sekitar Kaabah. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia ni tadi, memerintahkan kepada Nabi SAW supaya menyeru semua manusia, musyrikin Makkah baik, Madinah baik, raja baik, kan, hamba pun baik, semua sekali supaya beribadah kepada Tuhan kamu yang satu. Kalau sekiranya kamu raja, ada Tuhan, ada raja lagi, raja yang paling tinggi martabat mereka daripada kamu sendiri. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang seterusnya, okey, baik, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini tadi memfokuskan kepada tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, boleh juga kita di sini ada juga yang menunjukkan dalil-dalil tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita sendiri tidak boleh melihat zat Allah Subhanahu wa taala sendiri, kan? Jangan berfikir tentang zat Allah taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi ta'ala. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah taala, dan jangan kamu fikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Baik. Disebutkan di sini satu ketika dahulu, okey, ada Arab Badawi menyebutkan bahawa, bertanya kan, ketika ditanya kepada Arab Badawi ni, Arab pedalaman yang duduk di kawasan padang-padang pasir tu. Kalau kita yang orang asli duduk hutan kan, kalau orang Arab ni, Arab Badawi ni, mereka duduk di padang pasir sana. Pernah ditanya apakah dalil yang menunjukkan adanya Tuhan? Maka Arab Badawi menyebut apa? Subhanallah, kotoran unta menunjukkan adanya unta, dan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang pernah berjalan. Bukankah langit mempunyai gugusan bintang, bumi memiliki jalan-jalan yang luas, dan lautan mempunyai gelombang? Tidakkah yang demikian itu menunjukkan adanya Allah yang maha lembut dan yang maha mengetahui? Ini nak menunjukkan bahawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini tadi adalah dalil adalah bukti yang menunjukkan tentang wujudnya pencipta dia, kan? Kerana tidak ada siapa yang mampu mencipta bumi ini, kan? Allah SWT, dan tidak ada siapa pun yang mampu untuk mencipta sebiji nasi, meskipun manusia ini dan juga jin mereka berganding bahu. Baik. Kemudian seterusnya ayat yang ke-23 dan 24 yang berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih
wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maksudnya, dan jika kamu tetap dalam keraguan iaitu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surah sahaja yang sama macam Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi dua ayat ini, dua ayat 23 dan 24 ini adalah mengisarkan tentang risalah, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa Al-Quranul Karim. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kat sini, jika sekiranya kamu ragu-ragu pada perkara iaitu wahyu, pada wahyu yang kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quran, seolah ayat ni tadi menyokong ayat ini tadi menguatkan pada ayat yang kedua, kan? Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran, maksudnya itulah Al-Quran, la raiba fi, tiada keraguannya, tiada keraguan padanya. Tiada keraguan maksudnya apa? Tidak diragui lagi bahawa Al-Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang disampaikan oleh hamba kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat ni tadi. Baik. Jadi di sini Allah Taala mentionkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jika sekiranya kamu ragui tentang ini, maka Allah Ta'ala cabar mereka, fa'tu bisuratim min misli, maka kamu datangkanlah satu surah daripadanya. Disebutkan bahawa Allah Ta'ala minta, dalam penafsiran lain mengatakan, datangkan satu surah yang paling pendek sekali, datangkan surah yang paling pendek sekali, yang mana sama kisahnya dengan Al-Quran tu tadi, makna dia pun sama, kan? Susunan dia sama, makna dia pun sama. Lepas tu Allah Ta'ala cabar lagi, kan? Wad'u syuhada'akum, datangkanlah penyokong-penyokong kamu, kan? Kalau dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qul la in ijtama'atil insu wal jin, Allah Taala cabar, kata sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, bukan setakat manusia, panggil sekali jin yang ada sekali, panggil sekali, untuk apa? Mereka bergabung untuk mereka mencipta Al-Quran. Okay? Baik. Kemudian wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, jika kamu betul-betul orang yang benar. Maksudnya apa kat sini? Dia kata jika sekiranya kamu ragui dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa iaitu Al-Quran Al-Karim, dan kamu sering menganggap kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, pendusta, penipu, maka cuba kamu datangkan ayat Al-Quran, kalimah, lafaz yang sama. Ini kata Imam Doktor Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Dr. Wahbah Zuhaili, almarhum Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan dalam tafsir beliau, bentuk ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ni tadi, kan, ada kepada tiga perkara. Dia bahagikan kepada tiga perkara. Yang pertama tu tidak dapat tidak, orang yang Nabi SAW seru, golongan di hadapan dia tadi, kan, golongan di hadapan Nabi SAW yang diseru untuk beriman dengan Al-Quran, beriman dengan Allah Ta'ala tadi, mereka ni bukannya golongan yang biasa, mereka ni adalah golongan yang cerdik, ahli sastrawan, kan, mereka mempunyai fikiran yang cerdas. Tidak dapat tidak, mereka daripada golongan itu. Ada di kalangan mereka juga ada yang ahli kitab, kan, mereka ada wahyu, mereka mendapat kitab, terdapat kitab suci dan di tangan mereka, kan. Tidak dapat tidak, kalau bayangkan kalau Nabi tidak dapat tidak, Nabi SAW perlu ada satu bukti, kan. Para Nabi tadi mesti disertakan satu mukjizat yang mana ataupun satu kelebihan yang mana kelebihan tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang lain, maka itu boleh mendatangkan rasa takjub, dan itu boleh melemahkan orang-orang yang berada di hadapan mereka. Tapi bayangkan kalau Nabi SAW nak menyampaikan dakwah kepada umat Islam ketika nak berdakwah kepada kaum di ketika itu, kan, bangsa Arab masa tu. Bayangkan kalau Nabi SAW menyatakan satu perkara yang mana benda tersebut orang lain pun boleh buat, maka dengan mudah-mudahlah Nabi SAW ditentang. Baik.
Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kan, jika sekiranya kamu benar maka datangkanlah. Datangkanlah. Sebab golongan orang Arab ni, mereka ni mahir dalam bab ilmu sastrawan. Kan, mereka mahir juga dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bab syair-syair ni, sebagaimana disebutkan terdahulu. Dan otak mereka sangat cerdas. Mereka boleh mencipta lagu dengan spontan. Tak perlu nak makan masa selama bertahun-tahun. Daripada masa tu juga dia boleh persembahkan syairnya, dan boleh menentang antara satu sama lain menggunakan rima yang sama, boleh menggunakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bait-bait yang sama, serupa, kan, rima akhir yang serupa, kan, dalam satu pertandingan. Mereka menggunakan bait yang sama, rima yang sama, kemudian kita kata rangkap yang sama untuk mereka berbalas-balas. Kan, mereka suka menghina antara satu sama lain, lawan, kan, seperti kita dahulu. Tetapi kalau disuruh membuat ayat seperti mana Al-Quran, mereka tidak mampu. Ini diakui oleh mereka sendiri. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, wa illam taf'alu, fa illam taf'alu, jika kamu tak boleh nak buat, kan. Kemudian Allah Taala kuatkan lagi, lan taf'alu, memang kamu tak akan boleh buatnya, kan, kamu tidak akan dapat buatnya, kan. Kemudian tapi dalam keadaan kamu ni nak menentang lagi, kamu nak menentang lagi ni, Allah Taala kata fattakun naral lati, maka takutilah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut kat sini kamu dah tak boleh nak buat kerana satu ketika dahulu Allah Taala datangkan cabaran ni tadi dalam pelbagai bentuk. Adakala Allah Taala minta supaya datangkan satu surah, kan, datangkan dia punya bait dia, perkataan yang sama, perkataan yang sama macam Al-Quran dan juga maknanya pun sama, kan. Kalau tak boleh just perkataan macam Al-Quran, kan, pun tak boleh jugalah. Allah Ta'ala kata datangkan satu ayat pun boleh, tak apalah. Tapi mereka tetap juga tak boleh nak Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad, tak boleh juga nak datangkan, tak boleh nak lawan, tak boleh nak bentangkan juga ayat yang sama seperti mana yang sama macam Al-Quran ni. Jadi pada akhirnya mereka tidak ada buah fikiran, mereka tak ada idea lagi untuk menentang, maka mereka pun mengisytiharkan peperang kepada umat Islam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi supaya balas serangan mereka itu berlaku peperangan yang pertama dalam Islam, kan, itu perang Badar. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu masih lagi tak mampu nak buat apa semua, maka cukuplah kamu peliharalah diri kamu dari api neraka. Jadi macam mana nak pelihara diri daripada api neraka, tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak berbalik kepada Allah Taala. Sembah Allah Taala tadi pada macam ayat tadi, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi. Meskipun orang kafir, kalau kita lihat mereka ni tadi tidak, Allahumma salli ala sayyidina, mereka ni tidak beriman tetapi mereka berbuat baik, kan. Mereka tidak mengganggu orang Islam. Tapi satu saja, jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu sangatlah payah bagi mereka untuk lepas daripada neraka Allah Taala. Jadi di sini Allah Taala fattakun naral lati, takutilah, peliharalah diri kamu daripada api neraka, waquduhan nas, yang mana bahan bakarnya apa dia? Adalah manusia, iaitu manusia yang menentang agama Allah Taala, manusia yang tidak beriman dengan Allah Taala, dan juga batu. Batu-batu ni apa dia? Batu ni maksudkan di sini adalah berhala yang kamu sembah. Kenapa dibakar batu? Adalah sebagai, kita kata, hiasan, sebagai satu penghinaan kepada kamu. Kenapa? Ini dulu, batu ni dulu yang kamu sembah, kan, sekarang batu ni yang kami bakar. Cuba minta pada dia, mintalah kepada batu ni tadi supaya dapat lepaskan kamu daripada api neraka ni. Itu sebagai satu hinaan kepada mereka, yang mana disediakan kepada orang-orang. Wa syuhada akum waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Baik. Itulah 4 ayat yang mana kedua-dua ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah nak mengingatkan kepada kita. 2 ayat yang pertama pada ayat yang 21-22 ni menjelaskan tentang tauhid, keesaan Allah Ta'ala dan juga kekuasaan Allah Ta'ala itu sendiri. Dan ayat ke-23 dan ke-24 ini adalah untuk menjelaskan tentang kebenaran risalah, iaitu kita kata pesanan dan juga utusan, itu Al-Quranul Karim ini sendiri kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita perhatikan
risalah yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi, berbentuk wahyu ni kan, yang ada kalanya suhuf, ada kalanya kitab kan. Kesemua ni tadi, selain daripada Al-Quran itu, sepakat ulama mengatakan bahawa itu bukan mukjizat. Yang mukjizat adalah Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Kerana apa? Kerana Al-Quran ni tadi, daripada zaman Nabi Muhammad sehingga zaman kita selama 1400 tahun ni tadi, tidak ada berlaku sebarang perubahan. Tidak berjaya dalam perubahan. Pernah dikisahkan satu ketika ada seorang sebelum dia masuk agama Islam, dia pernah menceritakan satu ketika dahulu dia sebelum masuk agama Islam ni, dia pernah merasai menganut semua agama, termasuklah Yahudi dan juga Kristian. Ketika mana dia masuk agama Yahudi kan, dia masuk agama, tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menyelewengkan agama itu, menyelewengkan kitab. Dia berjaya menyelewengkan Taurat. Dia masuk agama Nasrani, dia berjaya menyelewengkan kitab Bible. Dan apabila dia mendapat tahu ada agama baru, agama Islam, dia cuba masuk agama Islam untuk apa? Untuk dia menyelewengkan, memalsukan Al-Quran, mengubah ayat-ayat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang dia takjub kat situ adalah ketika dia mana memalsukan Al-Quran dan dia ingin menjual Al-Quran itu di pasar, dia menghantar di sebuah kedai, di sebuah kedai kan, dia serahkan Al-Quran itu kepada penjual kedai itu. Dan penjual kedai itu tadi, sebelum nak menerima Al-Quran tersebut, dia minta untuk semak. Dia semak satu-satu daripada mula sehingga habis, dan dia mendapati dalam Quran itu ada penyelewengan. Ini nak menunjukkan bahawa Al-Quran ini Allah Ta'ala jaga. Bukan saya jaga pada penulisan, tapi Allah Ta'ala jaga Al-Quran itu dalam hati-hati manusia yang bersih. Dan bagaimana firman, inna nahnu nazzalna zikra, kamilah yang menurunkan az-zikra itu, iaitu Al-Quran. Nama lain bagi Al-Quran az-zikr kan? Inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah juga menjaga. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat sehingga hari ini Al-Quran ni dapat dibacalah, dapat dijaga, dipelihara dan juga dibaca dengan selamat oleh semua orang-orang Islam pada masa ini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu 4 ayat pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung lagi kepada ayat-ayat yang seterusnya. Dan saya mohon maaf sekali lagi sekiranya ada kesilapan, dan juga sekiranya ada kesilapan dalam menghuraikan tafsir Al-Quran ni, saya mohon berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesilapan, dan insya-Allah kita moga-moga dapat kita jadikan ia pedoman dan dalam kita membaca Al-Quran. Selain daripada kita dapat membaca, kita juga dapat menghayati makna-makna yang tafsiran, bukan makna tafsiran yang terdapat pada Al-Quran itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.